umat dengan menghayati perintah Allah. Maka sendirinya segala-gala yang selain daripadanya akan ada. Bukan kita kata negara, yang utama ialah perintah Allah. Negara ini semua datang kemudian perintah Allah. Macam mana bila datang musim haji, kita pergi dan balik, menjadikan haji kita cukup membawa satu perubahan. Kita nak balik dengan, kalau orang pergi haji ni tuan-tuan, kalau separuh pergi daripada yang ramai ni berubah, banyak perubahan akan berlaku. Tapi kita tak tahu berapa orang yang berubah. Yang pergi haji ramai, tapi kadang-kadang pergi macam tu je. Kadang balik dia ada sekadar berubah dalam bentuk rupa tak cukup. Berubah, dulu tak pakai ketayap, sekarang pakai ketayap, tak pakai jubah, pakai jubah. Wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'ats maqamah Muhammadan fa'atih. Baik, tuan-tuan yang mulia, saya ambil sikit masa. Jadi apa yang saya cuba ingatkan tadi ialah persiapan yang perlu ada pada setiap mereka yang akan bergerak ke tanah suci. Jadi bagi kita yang belum sampai lagi masanya, elok kita boleh memulakan usaha kita bagaimana kita dapat pergi. Mereka yang dah pergi, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima. Tapi yang belum, cubalah mana kita boleh mulakan. Kalau belum lagi daftar, cepat-cepat berdaftar. Belum lagi membuat simpanan, cepat-cepat membuatkan simpanan supaya kita dapat pergi ke tanah suci. Tak perlu kita segerakan. Kita tak perlu nak segerakan. Haji ni dia panggil wujub ala tarakhi, wajib dalam lewat. Kita boleh lewatkan. Kalau sekarang ni umur baru 30, 40, kita nak buat lewat sikit 50 ke atas, pencen, boleh, tak ada masalah. Dia bagi dalam mazhab Syafi'i dipanggil wujub ala tarakhi, wajib dengan lewat. Jadi jangan nanti bila kita terlampau lewat masalah pula. Tunggu dah umur 70, 80 tu dah susah dah. Nak bergerak pun tak boleh. Jadi dalam usia yang agak elok, macam sekarang ni pencen dah elok. Kita dah free, tak ada terikat dengan apa-apa. Badan masih kuat, ada tenaga. Dan sebaiknya kalau boleh pergi suami isteri. Kalau nak ingat suami saja pergi dulu, tahun ni boleh pergi dah. Duit dah cukup. Tapi kalau nak bagi isteri pergi sama, 2 tahun lagi kena tunggu 2 tahun lagi. Itu dia punya kedudukan. Pergi suami isteri itu lebih baik daripada kita pergi bersendirian. Jangan suami pergi dulu, nanti 3-4 tahun isteri pula pergi. Apa salah kita pergi bersama, supaya mudah untuk pengurusan dia, kita di sana. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Jadi yang penting bagi mereka yang belum, buat persiapan, doa dan sebagainya. Bukan setengah orang dia suruh cepat-cepat pergi. Dunia dah, apa mau kata, dah kelang kabut ni. Setengah orang selalu suka membawa cerita-cerita yang gempak. Ini kiamat dah dekat. Ada orang suka bawa cerita Imam Mahdi lah, Nabi Isa lah, Dajjal dah dekat lah, dunia dah nak kiamat dah. Sebenarnya kita mengharapkan segala kejadian-kejadian yang menjadi alamat-alamat kiamat ni, biarlah benda tu lambat lagi. Jangan kita minta cepat. Mudah-mudahan biar kita dapat habiskan usia kita, anak kita pun dapat sempurna habiskan usia. Kerana dia belum sampai tahap yang mana fitnah berkuasa. Belum lagi. Hari ini kalau kita tengok maksiat masih dibuat secara sorok, masih sembunyi lagi. Tak ada orang mendabik dada kata ni dia buat maksiat, tak ada. Belum sampai lagi. Hari ini orang buat maksiat pun dia nak tutup. Kadang-kadang ditutup dengan lebay lah, ditutup dengan pakaian-pakaian yang dia tak terlibat. Dia masih nak tersorok. Masih baik, ini dunia masih baik. Dia akan tiba satu masa maksiat punya banyak,
Kita hanya boleh tengok maksiat ni, kita boleh kata minta tepi sikit, saya nak lalu. Dia buat berkelimpangan. Sampai tahap itu memang dah, orang kata tak ada lagi dah manusia yang mengucap. Bukan kita solat, orang dah tak tahu agama, dah jahil dah. Itu bila dah hampir kiamat. Tapi sekarang masih jauh. Ustaz saya kata masih jauh. Dia kata dunia la zalat alal khair. Masih lagi ahli-ahli agama dihormati. Hari ni tok-tok guru masih lagi orang sanjung. Apa-apa hal orang datang jumpa ulama-ulama, masih lagi ada tempat. Walaupun tak seperti mana yang sepatut, tapi masih lagi disanjung. Masjid-masjid masih lagi orang tahu masjid. Jangan sampai di setengah tempat masjid tak dikira masjid lagi dah. Orang berurusan urus niaga dalam masjid. Orang dah bawa binatang-binatang babi dalam masjid. Sampai masjid tidak lagi seperti masjid. Jadi alhamdulillah kita di sini masih lagi banyak kebaikan, banyak yang kita tengok. Jadi kita atur secara sempurna. Jangan gopoh, mesyuarat dan berbincang. Jangan kita mesyuarat ataupun kita istikharah. Nak pergi ke tak pergi? Tak boleh. Tapi bila nak pergi, itu yang perlu. Kita istikharah, nasihat, tanya, tunjuk ajar dan sebagainya pada imam, orang tua, ibu bapa dan sebagainya. Bila perlu masa yang kita boleh pergi. Adakah perlu kita nak pergi sedangkan isteri baru melahirkan anak, anak pun masih diberi susu, anak masih kecil-kecil lagi, hutang pun banyak lagi belum selesai, baru nak melangkah, jadi macam mana? Nak berhutang lagi ke? Kerana apakah kita perlu berhutang untuk pergi haji? Tak perlu. Kita tak perlu berhutang. Allah tak akan mentaklifkan kita sehingga kalau nak pergi kena berhutang. Kita ambil loan, buat pinjaman. Untuk apa ni? Nak pergi haji. Tak perlu. Bukan itu syarat dia. Kita sabar, kerja, kumpul. Kadang-kadang kita disuruh nak diberikan tawaran untuk buat pinjaman, nak pergi umrah, nak buat pinjaman, nak pergi haji. Kalau tidak, bila nak pergi? Maka kalau ikut syarat, dia tak perlu. Kalau sampai tahap mati dia tak mampu, maka tak ada masalah. Dia tak menanggung hutang. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Bukan semesti kita. Tapi jangan pula tak mampu sebab apa? Ada tanah berekar-ekar, dibiarkan. Tak boleh tu harta, tak jual. Memang dalam poket tak ada cash, tapi tanah ada, rumah banyak, kena lah. Kalau dah terpaksa, kalau tak pergi, melainkan dengan cara jual tanah. Yang mana dia jual tanah tu bukan bermakna rumah semua kena jual, tak. Yang asasi ada. Sebab itu kita nak pergi, kita kena simpan keperluan untuk keluarga yang kita tinggal. Bukan kita kira tempoh pergi dan tempoh balik. Duit ditinggalkan untuk keperluan sepanjang kita pergi dan balik. Kalau pergi 40 hari, maka kita balik, tempoh kita ni mesti ada keperluan yang ditinggalkan. Cukup semua baru boleh pergi. Jadi sebab itu kita jangan gopoh, jangan melatah. Orang kata cepat Imam Mahdi dah nak keluar ni, apa lagi tunggu? Jual itu, jual ini, berhenti kerja, nak pergi Mekah punya pasal. Itu tak kena. Jadi tuan-tuan yang mulia, itulah sikit sebanyak nasihat dan peringatan saya pada jemaah, supaya yang nak pergi mudah-mudahan kita doakan dapat haji yang mabrur. Mabrur makna makbul. Makbul adalah sesuatu yang mungkin kita dapat lihat alamat-alamatnya, iaitu perubahan selepas daripada balik. Dulu cakap tak pernah betul, sekarang subhanallah. Dulu janji tak pernah pegang, sekarang subhanallah. Nampak perubahan dia. Dulu liar, sekarang nampak jinak. Mudah-mudahan ini perubahan-perubahan yang menandakan bahawa Allah telah terima haji seseorang. Bukan macam saya kata tadi, dia berubah. Dulu tak pernah pakai ketayap, sekarang pakai ketayap. Dulu tak pernah pakai jubah, sekarang pakai jubah. Eloklah dia balik pakai jubah, tak ada hal. Dia balik balut serban, tak ada hal. Tapi itu bukan semestinya tanda dia. Tak. Tanda dia dalam, kalau dia pakai jubah, alhamdulillah. Kerana jubah ni pakaian sunnah. Dia pakai serban, alhamdulillah. Tak semesti semua orang kena pakai serban. Kalau kita pakai serban, alhamdulillah.
Bukan semestinya pergi haji boleh pakai serban, tak pergi haji pun boleh pakai serban. Itu dia punya kedudukan dia. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini saja, masa pun dah cukup untuk tazkirah saya, dan saya rasa ada beberapa tazkirah yang saya akan sampaikan dalam muzakarah yang akan datang untuk kita perkatakan beberapa perkara yang berkaitan dengan Zulhijjah yang akan datang, iaitu program ibadat korban dan penutup kita untuk tahun ini, di mana mudah-mudahan Allah melanjutkan usia kita untuk kita bertemu dengan 1431 dan dapat kita terus menyempurnakan lagi segala usaha kita dalam menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini saja. Apa yang kita dengar dapat kita amal dan dapat disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdi hawaijana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma innana ijtama'na li ajli an nata'allama ulum syari'ati fa'allimna hadzal 'ilm فعلمنا هذا العلم وارزقنا العمل به وارزقنا أن نشر به يا رب العالمين أن نبلغ إلى غيرنا كما أمرتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك ألا تسلط علينا من لا يرحمنا واشرح صدورنا للإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.